Assalamualaikum dan Okay, right. malam. Terima kasih Tuan Presiden PTWBP dengan Tuan Setiausaha PTWBP, Encik Sufian dan Encik Simon. So untuk soalan pertama berkenaan dengan sedikit pengenalan lah ataupun latar belakang berkenaan penubuhan dan objektif Persatuan PTWBP. Silakan Encik Simon. Okey, Persatuan Tenis Wilayah Persekutuan Putrajaya ataupun PTWPP telah ditubuhkan pada tahun 2010 dan didaftar di bawah Suruhanjaya Sukan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997. Seperti yang saya nyatakan tadi pada tahun 2010 lah. Okey, objektif dan fungsi utama persatuan ini adalah untuk mempromosi, menggalak dan juga membangunkan sukan tenis di wilayah Persekutuan Putrajaya bagi memastikan dan juga memberi kesedaran kepada komuniti di Putrajaya terhadap budaya sihat dan juga aktiviti sukan untuk memastikan budaya hidup sihat tu inilah diamalkanlah. Selain daripada itu, persatuan juga ditubuhkan untuk merancang dan membangunkan atlet, pegawai, jurulatih dan mencukil bakat-bakat barulah di Putrajaya. Fungsi utama persatuan kita adalah untuk bertindak sebagai badan sukan negeri walaupun ianya di bawah wilayah Persekutuan Putrajaya, tapi ianya berstatus badan sukan negeri untuk mengendalikan dan mempromosikan dan juga mengurus sukan di wilayah Persekutuan Putrajaya lah, terutamanya sukan tenis lah. Selain daripada itu, kita juga bertindak sebagai badan perwakilan negeri bagi sukan tenis untuk mempromosi dan mewujudkan kesedaran terhadap kepentingan peraturan dan undang-undang sukan tenis. Yang main petang-petang, aktiviti riadah tu banyak, tapi untuk memastikan bahawa semua mahir dan juga arif tentang perundangan dan juga peraturan dalam permainan yang betul tu adalah pentinglah. Dan selain daripada itu, kita juga menganjur dan juga membantu penganjuran dan menjadi tuan rumah kepada pertandingan bagi sukan tenis di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Tapi buat masa ni lebih kepada komuniti dan juga di peringkat negeri lah kita buat kejohanan tertutup dan juga kejohanan terbuka di Putrajaya ini sendiri. Okey, terima kasih Cik Simon. So maknanya 2010 dah 10 tahun lah Mon 10 tahun dah masuk ke tahun ke-11. Ke-11 lah. Ke-11 lah 2021. Agak lama jugalah. Kira okey jugalah. Boleh maintain lah kita. Alhamdulillah. So seterusnya saya minta untuk bagi penerangan sikitlah berkenaan dengan keahlian pendaftaran dan had umur untuk ahli aktif dan tidak aktif. Siapa, Encik Simon ke Encik Presiden, Tuan Presiden untuk soalan nombor 2? Saya pun boleh juga lah. Okey, silakan. Silakan Encik Simon. Okey, keahlian persatuan ini terbuka kepada semua warga negara Malaysia lah dan terbagi kepada 3 kategori. Buat masa ini, keahlian di PTWPP ini adalah fokus kepada mana-mana orang yang bermaustatin ataupun tinggal di wilayah Persekutuan Putrajaya ataupun berkhidmat di wilayah Persekutuan Putrajaya ataupun kawasan-kawasan yang berdekatan dengan Putrajaya itu sendiri, contohnya di Desa Pinggiran Putra ataupun Cyberjaya lah, kita masih terima lagi lah. Terdapat 3 jenis keahlian yang ada, iaitu ahli gabungan yang terdiri pada persatuan-persatuan sukan tenis di peringkat kelab yang sah di wilayah persekutuan. Buat masa ni peringkat kelab ni kita masih belum ada lagi terima permohonan untuk sebagai ahli gabungan lah. Yang keduanya adalah ahli bersekutu, iaitu terdiri pada persatuan kelab dan persekutuan menjalankan kegiatan sukan selain daripada sukan tenis. Dan seterusnya adalah ahli kehormat, iaitu ahli-ahli yang pernah berjasa kepada persatuan. So yang sekarang ni keahlian yang kita ada adalah ahli-ahli individu yang
yang diluluskan oleh Jawatankuasa Hidup kita lah. Itu yang pemegang jawatan dan juga kalian utama di bawah persatuan kita sekarang. Secara in terms of had umur, kita tak ada had umur sebenarnya. Dan ianya dibuka kepada kedua-dua ni lah, lelaki dan juga wanita lah. Tak ada had in terms of siapa yang boleh menyertai dan siapa yang tak boleh menyertai. Selagi dia boleh pegang dan angkat raket tenis tu, kita ni lah, kita terima sebagai ahli lah. Cuma sebagai ahli ni perlu ditapis oleh ni lah, perlu ditapis oleh jawatankuasa persatuan itu sendirilah, kerana ia melibatkan komitmen dan juga obligasi di dalam menyumbang kepada kejayaan dan juga keberkelangsungan persatuan itu sendiri. So secara umumnya tak ada hak umur dengan asalkan dia penduduk di Putrajaya dan sekitar lah. So boleh mendaftar sebagai ahli lah. Okey. Terus terima kasih Cikgu Hamzan sebagai Timbalan Presiden PTWPP. Untuk soalan yang ketiga berkenaan dengan aktiviti yang telah dilakukan dari segi pembangunan, kejohanan, penyertaan kejurulatihan, pencapaian kalau ada, silakan Cikgu. Bukannya Pian dah sebut dia? Tak apalah Cikgu lah Cikgu. Tadi okay. Sepatutnya Cikgu. Silakan Cikgu, silakan. Oh ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey. Dari segi aktiviti yang dijalankan oleh persatuan, kita memang ada membuat program pembangunan tenis, di yang kita jalankan pada setiap hari Ahad pagi, yang mana kita terbuka lah pada komuniti Putrajaya khususnya, dan juga kepada kita kata mana-mana mereka yang berminat lah. Dan latihan ni dikendalikan oleh 2 orang jurulatih, pagi daripada 8 pagi sampai pukul 10 pagi. Tapi yang mungkin kerana dalam kita kata dalam keadaan sekarang ni, kita kata latihan tu dah terhenti. Saya rasa bulan Mac lepas sampai hari ini kita belum dapat meneruskan latihan tu lah. Dan insyaAllah sekiranya keadaan kembali pulih, kita akan teruskan program yang kita rancang. Yang kita rancang lah. Itu je latihan lah. Dan dari segi kita kata kejohanan, tandingan yang kita jalankan, sebenarnya dari segi kejohanan yang kita jalankan, sebenarnya banyak aktiviti yang kita buat, kejohanan yang kita buat, tapi lebih bersifat internal. Internal. Maksudnya kita khusus kepada ahli-ahli. Kejohanan terbuka yang pernah kita buat, kejohanan terbuka Putrajaya kita pernah buat, dah tak dibuat sejak 2 tahun lepas, 2 atau 3 tahun lepas. Mungkin ada kekangan-kekangan yang kita hadapi, dan insyaAllah kita akan buat, kita akan teruskan pada masa akan datang. InsyaAllah. Dan untuk pertandingan ataupun kejohanan internal tu, memang seperti mana yang maklum tu, memang kita buat sekiranya ada kesesuaian. Ada kesesuaian, maksudnya ini kata ada kesesuaian dalam kalangan ahli lah. Siapa yang dan kejohanan ni kita terbuka, dan yang setakat hari ni yang pernah kita buat seperti kejohanan single dan juga kejohanan double. Apa lagi tadi? Kalau ada lah setakat dari segi pencapaian kita tak ada lagi lah Cikgu kan? Pencapaian kita. Dari segi pencapaian tu kita kita kata kita yang terakhir tu yang kita buat kejohanan terbuka tenis Putrajaya, kalau tak silap saya 2019 Bila 2019 apa? Ya. Memang pencapaian kita setakat ni tak ada siapa yang daripada orang Putrajaya menang Putrajaya Open, itu je.
Belum lagi ya. Okey. Okey. Memang tak ada penyampaian kita memang kita kata dalam kejohanan Putrajaya Open tu memang kita tidak mencapai apa kata keputusan yang memperansangkan lah. Okey. Kalau tidak silap saya kita sampai ke suku akhir tu lah. Suku akhir atau separuh akhir. Walau bagaimanapun kita kata kejohanan yang kita anjurkan ni sebagai satu bentuk pendedahan kepada pemain-pemain kita. Okey, untuk untuk bertanding dalam yang level yang istilahnya yang tinggi lah. Itu saja. Okey, baik. Nak tambah lagi Cik Rais, nak tambah lagi. Ahli-ahli kita juga terlibat dengan penglibatan di dalam pertandingan-pertandingan di luar Putrajaya lah. Itu yang ada yang ahli-ahli kita terlibat dalam pertandingan di Melaka, di Kuala Lumpur, ya. Walaupun bukan mewakili persatuan secara khususnya, tetapi masih lagi pemain daripada Persatuan Tenis Putrajaya lah. Ahli persatuan lah, maknanya yang tu. Okey. Contohnya Rudinata, ya, pemain bintang kita. Yang tu selalu masuk tournament lah. Okey, untuk soalan yang keempat. Okey, bermula Mac 2020 kita rasanya persatuan ada buat apa? Kita stop lah aktiviti kita atas sebab isu pandemik COVID-19 ni. Jadi bermula daripada itu, persatuan ada membuat SOP lah ataupun aspek pematuhan SOP dan aktiviti tenis di Putrajaya. Jadi sepanjang daripada Mac 2020 terdapat beberapa isu lah yang saya rasa Presiden boleh cerita sikit lah dari segi pematuhan dan aktiviti tenis yang diteruskan semasa pandemik ini. Silakan Tuan Presiden. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi dengan isu-isu COVID ni lah, seperti yang Cik Rais bagi tahu tadi, kita bermula Mac 2019. Jadi ialah bukan setakat sukan tenis je, semua sekali lah. Semua sekali dari segi kerja apa semua kita terkait lah dengan masalah COVID ni. Jadi untuk tenis ni dari segi kita di persatuan ni memang kita punya panduan ataupun apa yang kita ikut ialah SOP yang dikeluarkan oleh MKN lah. Maknanya SOP itu sentiasa berubah-ubah mengikut keadaan semasa lah. Jadi boleh katakan tak terbilang lah jenis-jenis SOP tu. Maknanya SOP sukan ni kan bertukar daripada larangan untuk main, lepas tu bagi main, boleh main double, lepas tu single. Jadi saya ringkaskan untuk kita cerita buat masa sekarang lah yang terkini ni. Sekarang ni kita masih mengikuti SOP fasa 1, tapi baru-baru ni kita telah diterima berita baik lah, yang mana walaupun kita fasa 1 tapi kita masih kita boleh meneruskan aktiviti tenis ni dengan syarat utama, iaitu kita telah selesai suntikan 2 dos vaksin. 2 dos, mana dos kedua tu lebih daripada 14 hari, mana kita dibenarkan untuk menjalankan aktiviti tenis. Menjalankan aktiviti tenis secara single lah. Jadi selain daripada itu, untuk kebenaran tu, maknanya kebenaran kalau ikut pada SOP fasa 1 memang tak boleh lah. Jadi bila pemain-pemain ataupun mereka yang nak bermain tenis pada waktu petang ni, kita ikut SOP fasa 2.
Walaupun kita fasa 1, tapi sebabkan kita dah vaksin ni, kita akan ikut SOP fasa 2 yang mana aktiviti yang dijalankan bagi tujuan dia ada 3 je. Tujuan dia yang pertama riadah, kecergasan dan juga rekreasi. Maknanya kalau kita nak buat pertandingan tak boleh lah. Riadah, kecergasan dan rekreasi. Lepas tu semua aktiviti yang dijalankan hendaklah penjarakan fizikal 2 hingga 3 meter. Kalau dulu 1 meter, sekarang ni 2 hingga 3 meter. Untuk bermain tu tak ada masalah lah, tapi maknanya waktu berehat tu kita minta ahli-ahli kita pastikan apa semua dari segi tu. Lepas tu tempoh masa pula daripada pukul 6 pagi hingga 10 malam. Ini yang dalam SOP lah. Lepas tu dari segi permainan pula single, kemudian 60% kapasiti penggunaan. Maknanya 60% daripada untuk satu court lah. Satu court tu 60% kapasiti penggunaan ni maknanya mungkin dia termasuk dengan pemain-pemain yang sedang menunggu lah. Lepas tu dengan kawalan penyeliaan. Jadi dari segi persatuan kita ada wujudkan My Sejahtera tu lah. My Sejahtera, kehadiran. Lepas tu selain tu dari segi kawalan penyeliaan ni kita juga wujudkan listing main tiap-tiap hari. Listing main ni penting lah sebab kita nak tahu jumlah tu kan, nak kawal dari segi jumlah kehadiran, masa kehadiran. Lepas tu kita tak nak lah ada yang kumpul apa semua tu. Itu yang penting sekali tu. Kita minta untuk semua yang nak bermain waktu petang ataupun pagi, masukkan nama dalam listing tu. Okey, selepas tu penonton pun tak dibenarkan lah, mana datang nak tengok, kita tak bagilah. Datang betul-betul memang bersedia untuk main dengan masa yang dah dijanjikan dalam listing kita tu lah. Mana selain daripada kena senaraikan nama, kita kena ada masa lah. Beberapa jangkaan untuk kita turun ni. Dan yang paling penting sekali, 2 dos vaksin. 2 dos vaksin dan saya dos yang kedua tu lebih pada 14 hari. Jadi rasa itu sajalah untuk peranan-peranan persatuan dalam kita menghadapi dan mengharungi wabak COVID ni lah, isu COVID ni. Okay, sekian. So agak strict jugalah SOP daripada PTWP. So bagus jugalah untuk kita elakkan penyebaran virus ni ya. So seterusnya untuk dari segi penubuhan lah, sejarah ataupun pengalaman lah daripada mantan presiden ataupun presiden yang pertama PTWPP, Encik Rosli bin Hussein. Kalau boleh mantan boleh cerita sikit pengalaman ataupun masa permulaan penubuhan ni lah, macam mana proses mantan ambil asal usul dia. Usul dia tu macam mana, dia punya pengalaman mantan lah. Ni sejarawan kita nak cerita ni. Mantan buka audio tak buka mantan. Audio mantan tak buka. Tak dengar mantan. Mantan tak dengar. Okay. Audio. Okey. Terima kasih. Terima kasih Saudara Rais. Okey, saya nak respon lah sikit. Okey, sahabat saya Saudara Sufian, Presiden PTWPP sekarang dan setiausaha yang selalu menjadi setiausaha, sahabat baik saya Mr. Simon David yang masih kekal dengan jawatan setiausahanya itu. Okey, alhamdulillah. Okey, begini, kalau kita menelusuri sejarah dia ke belakang sikit, Persatuan Tenis Wilayah Persatuan Putrajaya ni didaftarkan pada 11 Mac tahun 2010. Namun begitu, kita telah bermain tenis di Putrajaya ni telah sekian lama lah sebelum kita dapat menubuhkan Persatuan Tenis Wilayah Persekutuan Putrajaya. Asal mula nama persatuan inilah Persatuan Tenis Putrajaya.
Tapi semasa pendaftaran, pihak Putrajaya Sukan telah menukarkan namanya kepada Persatuan Tenis Wilayah Persekutuan Putrajaya. Itu yang jadi PTWPP. Sepatutnya PTP je, cantik dah. Pada kita lah cantik. Asal usulnya kerana saya ada sedikit pengalaman semasa menubuhkan Persatuan Tenis Daerah Raub, dan saya berjaya. Dan daripada situlah kita mengambil pengalaman bagaimana untuk menubuhkan sebuah persatuan tenis di Putrajaya ni. Persatuan tenis Wilayah Persatuan Putrajaya ni berstatus negeri, mengikut Pesuruhjaya Sukan, berstatus negeri. Dan pada awal penubuhannya kita ada Pro-Tem Committee dia lah. Pro-Tem Committee dia masa peringkat awal tu kita Pro-Tem Committee ni kita memang buat saiz yang kecil sehinggalah ke hari ini. Kita kekal dengan 11 ahli jawatan kuasa. Kenapa pada masa itu kita masih lagi di peringkat awal, dan keduanya ada kebimbangan bahawa kita mungkin gagal untuk melaksanakan AGM mengikut quorum yang mencukupi. Jadi dia ada dua kategori quorum yang mencukupi itu. Dia kalau tak silap saya yang kita tetapkan untuk menyelamatkan untuk persatuan dapat bermesyuarat AGM ni, kehadiran quorum tu melebihi ahli jawatan kuasa. Mesti melebihi bilangan ahli jawatan kuasa. Jadi salah satu daripadanya lah kalau kita baca balik tentang tu. Okey, pada peringkat awalnya kita masa nak tubuhkan persatuan ni, kita memang menghadapi sedikit masalah kerana untuk menubuhkan persatuan tenis kita di peringkat negeri, ia hendaklah terdiri daripada ahli gabungan yang terdiri daripada kelab tenis. Kena faham ya? Daripada kelab tenis yang bergiat atau berdaftar di Putrajaya. Tetapi pada masa tersebut kita tidak mempunyai kelab-kelab tenis di Putrajaya yang berdaftar. Jadi kaedah yang kita guna, kita bincang dengan persatuan dengan pejabat Putrajaya Sukan ialah kita ada dua kategori ahli yang kedua-duanya adalah ahli gabungan. Satu ahli gabungan terdiri daripada kelab tenis yang berdaftar di Putrajaya, dan satu lagi ahli gabungan yang terdiri daripada individu. Kita kategorikan individu tu sebagai ahli gabungan. So dengan kaedah tersebut maka berjayalah tertubuhnya Persatuan Tenis Wilayah Persekutuan Putrajaya. Tanpa kaedah tersebut kita gagal menubuhkan Persatuan Tenis Wilayah Persekutuan Putrajaya. Itu kaedah yang diberi dan dibenarkan, dicadangkan oleh pejabat Pesuruhjaya Sukan pada masa itu. Alhamdulillah, sehingga hari ini Persatuan Tenis Wilayah Persekutuan Putrajaya kekal dengan didokong oleh ahli gabungan yang terdiri daripada ahli-ahli individu yang dikategorikan sebagai ahli gabungan. Dan sehingga hari ini pun kita masih penggalakan untuk menubuhkan kelab-kelab tenis juga dibuat, tapi oleh kerana ramai individu dan tidak ada kelab-kelab di peringkat presin dan sebagainya, kita masih kekal dengan Persatuan Tenis Wilayah Persekutuan Putrajaya yang didukung oleh ahli-ahli individu yang dikategorikan sebagai ahli gabungan. Tapi dalam perlembagaan kita memang ada ahli gabungan yang terdiri daripada kelab-kelab tenis yang berdaftar di Putrajaya. So itu sejarah penubuhan dia, dan kita kekal, dan saya percaya Presiden sekarang daripada Presiden dah ada pilih berganti, kita berjaya mengekalkan setiap tahun sebagai persatuan yang sentiasa mengadakan AGM, sentiasa mematuhi Akta Amanah Sukan 1997 dan juga mematuhi perlembagaan kita. Jadi saya rasa itu saja daripada saya buat dekat awal ni lah. Kalau ada persoalan lain mungkin saya boleh berbaliklah. Pada masa itu kalau tak silap saya pasal perlembagaan pun dalam 30 pasal saja kalau tak silap kita ada dekat awal yang asal original tu lah. Terima kasih ya. Baik.
Baik, Cik Rosli ataupun Mantan. Kita biasa panggil dia Mantan. Okey, baik. Sebab bekas presiden. Bekas presiden. Not your fault, but I'm a locked door, and inside I'm a mess by someone before. And I wish that I could find a key to unlock all the things you want us to be. Help me open up, start again, but there's a safe around my heart. I don't know how to let you in. That's what keeps us apart, and that's why I need time. Call up the locksmith, tell him we need him quick. We got a million keys, none of them seem to fit. While you're on the phone, call up the clocksmith, 'cause I